Cuba komen sikit. Boleh dengar suara tak? Amir Sharifuddin, Zulkifli Hadi. Terima kasih. Boleh dengar suara? Test suara, test suara. Clear, suara clear tak? Suara tak ada, dia kata suara tak ada. Suara tak dengar, suara tak dengar. Sekejap, sekejap, sekejap. Okey, boleh dengar suara tak? Okey, boleh dengar suara tak? Okey, boleh dengar suara tak? Clear, clear tak suara? Okey, boleh dengar suara tak? Clear, clear tak suara? Clear, clear tak suara? Okey, dah clear kot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih Ashraf Wan, ada tu Zamani Zaman, Roshidah Nawab, Zulkifli Hadi, Zaid Baharudin. Kejap lagi kita ada nak bawa tetamu untuk kita sembang petang ini, iaitu daripada EMK, Setiausaha EMK Pahang. Ya, saya cuba invite dia tadi untuk bersama kita pada petang ini, nak sembang sikit dah. Beliau adalah salah seorang pembahas yang berbahas di Kongres EMK baru-baru ini, dan beliau adalah pembahas daripada EMK Pahang, ya, iaitu saudara Saifullah Razali. Sekejap lagi saya akan bawa ada suara okey ya? Zam, suara okey Zam Abdul Habib, Siti Bera, Arman Arsyad, salam reformasi dari Nilai. Okey, petang ini kita nak sembang sikit, nak ulas sikit tentang Kongres EMK. Bersama saya adalah saudara, tu dia yang muncul di skrin waktu ini, iaitu saudara Saifullah Razali. Saifullah, dengar suara saya? Ya, dengar. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Macam bangun tidur je. Ini spontan ni, tiba-tiba invite masuk ni. Emergency ya? Cepat-cepat kau basuh muka. Cepat-cepat kau basuh muka kan. Nasib baik ada baju ni. Nasib baik ada baju. Okey. Semua sekali dah dengar ucapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu bukannya ucapan dasar, tetapi adalah pidato umum saja. Sebab kita telah pun dibatalkan. Kongres kita yang patutnya hari ini adalah hari kemuncaknya. Dan nampaknya separuh jalan lah ya. Potong steam betul kita macam kongres. Wanita lepas tu EMK terus dihentikan. Walau bagaimanapun kita lihat kejayaan yang besar dicapai melalui Kongres Wanita, 400 lebih, 500 lebih yang mengikuti oleh Zoom, kemudian diikuti pula oleh EMK semalam. Dan bagi pendapat saya dalam Kongres Wanita, saya melihat ada kejayaan, satu kejayaan yang besar,
di mana perwakilan nampaknya lebih bebas menyatakan pendapat masing-masing. Dia nampak macam seolah-olah dikontrol ucapan, ya. Ada yang ucapan dengan begitu terbuka sekali di dalam Kongres. Begitu juga dengan AMK, dan saya lihat pembahas-pembahas daripada AMK pun tidak dikawal, tidak ditentukan apa yang perlu diucapkan. Semuanya ada garis panduan saja yang ditentukan oleh pihak sekretariat, ya. Dan kita tak sempat untuk mengikuti pembahas daripada Kongres Nasional sebab hari ini ditunda, dibatalkan, ya. Okey, Saiful, terima kasih banyak kerana sempat bersama dengan kita. Tak lama Saiful, nak sembang sikit. Ya, Okay. terima kasih Saudara Wan. Cuma semalam masa yang diberi untuk Saiful pendek sangat. 7 minit ke dia bagi kepada pembahas? 5 minit. Dia bagi 5 minit je. 5 minit, tapi kau dah curi kat 10 minit. 8 minit. Aku pun risau, aku takut poin yang penting tu kau tak sebut kan. Sebab Yalah. 5 minit tak sebut lagi ni. Kan? Sebaik pengurusi tetap bagi keizinan lah. Terima kasih Itu juga. biasa dalam parlimen pun kadang orang langgar masa. Itu Ya, biasa. betul. Janganlah kita ni lurus sangat kan, 5 minit nak bagi 5 minit. Kita tengoklah dan tahniahlah kepada pengurusi tetap dan juga timbalan pengurusi tetap kerana terbuka. Tak adalah luruh bendul sangat kan. Ada benda yang rasa penting oleh pembahasan nak bawa, mungkin tak sempat dalam masa 5 minit. Ya. Jadi diberikan masa tambahan, masa kecederaan kepada pembahas. Saya nak mengucapkan tahniah, syabas kepada Saudara Saiful terutamanya dan juga kepada pembahas-pembahas yang lain yang telah pun membawa usul, terutamanya usul yang dibawa oleh akar umbi di setiap cabang masing-masing, dan bagi Saiful sudah tentunya bawa usul yang dibawa oleh akar umbi AMK di setiap cabang bagi negeri Pahang. Begitu juga dengan pembahas-pembahas lain yang bawa usul daripada AMK di cabang-cabang masing-masing, dan saya lihat ianya bebas disuarakan. Contohnya macam wanita, kita lihat ada satu usul yang agak sensitif, ya, daripada Sabah. Dalam usulnya dikatakan supaya putus hubungan dengan warisan. Ini pun kita sendiri pun tak terfikir benda ni kan. Yang selalu kita fikir hubungan dengan Mahathir je lah yang selalu orang sebut. Tapi di Sabah begitu berani perwakilan dia, sekarang melihat kepada situasi Sabah, dia yang lebih tahu dengan keadaan politik di Sabah, dan kita kena hormati suara yang diluahkan oleh perwakilan wanita daripada Sabah kemarin. Dan semalam dalam ucapan Saiful, mungkin ada banyak sebenarnya yang Saiful nak sebut. Ya, 5 minit mungkin memang tak cukup untuk nak kita kupas satu persatu. Dan hari ini kita bagi peluang sikit Saiful lah untuk menyambung sikit, bukan saja tentang isu menolak kerjasama dengan Mahathir, tetapi juga isu-isu yang Saiful sebut semalam, isu-isu lain juga melibatkan anak muda, isu macam-macam lah. Ya. Yang Saiful ada benda yang tak sempat nak luahkan, ya. Hari ini ada masa sikit, kalau boleh kita share. Ya. Mungkin Saiful boleh buat balik apa intipati dalam perbahasan Saudara Saiful yang mungkin Saiful boleh perjelaskan lagi. Ya, mungkin ada semalam orang dengar menarik tapi tak dapat nak dengar lebih panjang apa yang Saiful maksudkan. Dan akhir sekali nanti baru kita sentuh tentang kerjasama dengan Mahathir dan juga Parti Pejuang. Okey, selain itu semalam ada berapa topik yang Saiful sentuh? Saya diberikan tanggungjawab lah untuk membahaskan ucapan dasar daripada Yang Berhormat Saudara Akmal Nasir, dan diberi topik berkenaan dengan pendidikan. Dan fokus saya semalam sebenarnya ucapan dalam bab pendidikan lah. Cumanya yang disensasikan oleh media kebanyakannya adalah ucapan berkenaan dengan 5 dalil kenapa PKR perlu menolak Tun Dr. Mahathir. Tapi tak apa, yang tu saya akan ulas sebentar lagi. Cumanya terima kasihlah kepada saudara Wan kerana sudi beri peluang walaupun secara spontan ni. Saya tak bersedia, cumanya saya memahami apa yang saya ingin luahkan semalam, ingin sampaikan, dan masa hanya diberikan selama 5 minit. Jadi memang banyak perkara yang ingin kita luahkan kerana kita tahun lepas tidak dapat bersidang, dan sejak daripada langkah Sheraton sehingga ke semalam lah kita punya kongres
Angkatan Muda Keadilan. Itu baru kali pertama kita bersua di dalam Kongres Nasional lah. Kongres Angkatan Muda Keadilan. Dan kita lihat pada hari ini sepatutnya Kongres Nasional berjalan. Tetapi mungkin kerajaan risau. Kita ni merupakan sekarang ni parti keadilan ni merupakan ancaman untuk sepatutnya MPN ni ancaman untuk negara, tetapi ni mungkin ancaman untuk kerajaan gagal. Jadi berbalik pada usul yang saya bahaskan semalam berkenaan dengan isu pendidikan, sebenarnya saya mempunyai empat poin yang saya ingin lontarkan. Tapi memandangkan masa hanya diberikan 5 minit, saya hanya melontarkan 3 isu. Iaitu yang pertama semalam, seperti yang telah saya bahaskan semalam, yang pertama berkenaan dengan isu peranti. Janji kerajaan di dalam perbahasan di dalam bajet 2021 sepatutnya 150,000 peranti diberikan, tapi masih tidak diberikan. Dan isu yang kedua berkenaan dengan capaian internet, di mana ia adalah sesuatu yang sekarang ini menjadi kewajipan kepada kerajaan untuk memberikan kita akses internet kepada semua rakyat, terutamanya pelajar-pelajar yang memerlukan akses internet bagi pembelajaran PDPR. Dan yang ketiga, isu semalam yang saya lontarkan ialah berkenaan dengan flip-flop kerajaan dalam membuat pengumuman. Okey, dan mungkin secara kebetulan ataupun berita apa yang saya bahaskan ini mendapat perhatian daripada Kementerian Menteri Pendidikan, iaitu Dr. Razizuddin, ataupun mungkin secara kebetulan hari ini beliau ada membuat satu press conference pada pagi tadi, dan saya sempat untuk mengikuti secara ringkas lah. Sambil lalu saya ada mengikuti perkembangan mengenai isu pendidikan, dan saya lihat apa yang diperkatakan oleh Dr. Razizuddin pada hari ini menjawab sedikit persoalan yang saya lontarkan semalam, iaitu berkenaan dengan apa yang diperkatakan oleh Dr. Razizuddin sebentar tadi. Pada mulanya beliau berkata mengenai satu time frame ataupun disebut sebagai jadual ataupun takwim. Itu apa yang saya sentuhkan di dalam saya punya isu yang ketiga saya, iaitu berkenaan dengan kerajaan yang flip-flop memberikan memo ataupun makluman. Dan pada hari ini beliau telah menerangkan mengenai takwim. Tetapi apa yang saya cuba sampaikan ialah takwim itu sepatutnya sehingga satu tempoh hingga akhir tahun, hingga akhir pengakhiran jadual persekolahan bagi tahun ini dan juga tahun depan. Kerana bagi saya, ini pendapat saya lah dan disuarakan oleh ramai ibu bapa dan juga pelajar, bahawa mereka ramai antara pelajar yang telah tercicir ataupun keciciran apabila saya tanya cikgu kenapa, kerana ibu bapa seolah-olah bukan semua ibu bapa mempunyai tahap keprihatinan yang sama. Ada yang kurang prihatin, ada yang busy dengan kerja, ada yang banyak urusan lain, dan mereka kadang ketinggalan untuk mendapatkan maklumat. Sekiranya Menteri Pelajaran Dr. Razizuddin ini memberikan satu takwim yang hanya untuk sementara, untuk yang seperti yang beliau katakan pagi tadi, saya tak ingat berapa hari bulan, tapi mungkin dalam tempoh sampai ke cuti persekolahan yang seterusnya, beliau hanya menerangkan sampai ke bulan tersebut. Kalau tidak saya bulan 7 atau bulan 8. So mungkin dia dah tahu kot masa tu kerajaan dah tumbang. itu saya tak sure lah. Mungkin dia pun tak berani kan nak jangka jauh-jauh kan. Kerajaan ni tak lama. Ya, tapi itu isu dia lah. Kita ni ibu bapa pelajar ni tetap perlu meneruskan persekolahan. Jadi perlu ada satu long term, satu jangka masa panjang untuk beliau. Ya, kita tahu situasi pandemik ini berubah-ubah. Kadang-kadang terdapat kes yang meningkat, kes yang berkurang, kes di sekolah, kes di
tempat kerja ataupun kes di kilang. So memang perubahan itu akan sentiasa berlaku, tetapi kalau boleh kita ingin menyarankan supaya KPM ini menyediakan dulu takwim awal, maksudnya jangkaan awal lah maknanya. Kalau ada perubahan barulah kita melakukan makluman kemudian. Tapi kita nak mendapatkan satu kepastian dahulu. Okey, dan di dalam isu yang saya kupaskan berkenaan dengan kerajaan yang flip-flop ini, saya ada turut menyatakan solution yang saya kemukakan daripada laporan UNESCO, iaitu berkenaan dengan cara untuk sekolah-sekolah di negara luar menyelesaikan menghadapi situasi COVID ini, iaitu dengan cara melakukan penggiliran. Dan saya menyarankan supaya kita mengkaji cara penggiliran ini. Dan saya tahu sekolah juga telah melakukan sebelum ini telah melakukan penggiliran tersebut. Maksudnya sekiranya darjah 1, 2, 3 ada sesi Isnin, Selasa, Isnin, Rabu dan Jumaat contohnya. Dan darjah 4, 5, 6 okey, Selasa, Khamis, darjah 5, darjah 6. Okey, sebab apa kita perlukan penggiliran? Kerana kita tahu PDPR ini tidak efisien untuk kita melakukan sesi pembelajaran, kerana kita tahu faktor peranti, faktor akses internet, faktor komitmen, ianya amat menyukarkan ibu bapa, pelajar dan juga guru untuk bekerjasama. Dan penggiliran itulah fungsinya untuk cikgu dan juga anak murid melakukan revision, maksudnya bertemu sua. Dan kaedah ini adalah kaedah terbaik untuk kita mengelakkan daripada congestion. Maksudnya bila kita sekolah, of course sekolah ini keadaan normalnya padat kan. Tetapi bila kita melakukan penggiliran ini, sekolah itu tidak akan terlalu sesak dan kita boleh melakukan SOP. Tetapi situasi ini, saya mengatakan situasi ini bila mana lockdown telah diangkat semula dan kes telah menurun. Kita janganlah terlalu fix sangat dengan apa saya katakan ini. Maknanya kita bergantung pada kes juga. Cumanya sebab sekarang tengah situasi kritikal. Ini jangkaan saya selepas tempoh lockdown lah. Maksudnya bila mana kes sudah terkawal dan bukan di semua tempat. Dan kita lihat ini isu yang pertama telah dijawab oleh Dr. Razi Jidin. Dan saya berterima kasihlah di atas feedback yang dikeluarkan oleh, yang telah dijalankan oleh beliau pada pagi tadi. Respon dia malam AMK sebut, hari ini menteri itu respon terus. Ya, pagi semalam saya berbahas. Walaupun tak sepenuhnya, tapi ada respon. Ada respon lah. Tapi saya tak tahulah adakah beliau mendengar ataupun secara kebetulan. Tapi kita sahut. Kalau tidak kita tak kenal pula mana satu menteri pendidikan. Dah lama kan. Dan kita lihat notis yang diberikan adalah pada petang semalam. Beliau mengatakan bahawa pada pagi ini beliau akan melakukan press conference. Dan kebetulan kita lihat hari ini hari Ahad. Sepatutnya menteri yang biasanya hari waktu bekerja pun menteri tak nampak muka kan. Tapi hari ini hari Ahad kita nampak muka dia masuk office. So kita nampak ada perubahan di situ lah. Dan kita sambut baiklah. Sebab kita hanya memikirkan mengenai masa depan pelajar dan juga generasi muda. Dan itu isu yang pertama. Beliau menjawab di pada pagi inilah. Kemudian isu kedua berkenaan dengan peranti. Peranti ini merupakan saya punya isu saya yang saya utarakan paling pertama sekali. Masa mula-mula PKP, sekolah belajar online, masa tu ibu bapa ramai yang beli peranti untuk anak masing-masing lah. Ada yang sampai alung, pinjam duit sebagainya. Kadang bila dah beli pula boleh datang sekolah. Ini masa tu banyak ibu bapa lah kan. Jadi keputusan yang menyusahkan. Ya betul. Dan sudah tentu bila mana dan beliau menjawab pada pagi ini berkenaan dengan isu peranti 150,000 laptop. Dan beliau ada mengeluarkan satu mungkin fakta ataupun kita tak tahu, cuma dia ada mengeluarkan satu data
Dan beliau mengatakan bahawa telah terdapat beberapa, saya tidak fokus pada jumlah yang actual, tapi adalah dalam beberapa puluh ribu telah diagihkan, dan beliau menjangkakan sehingga akhir September barulah pengedaran laptop itu selesai. Dan saya agak kelakar lah kat sini kan, sebab November tu pelajar dah nak habis belajar dah. Kita dah maknanya kehilangan 1 tahun masa untuk belajar bagi pelajar-pelajar yang sedang mengikuti pembelajaran pada tahun ini. Dan sudah tentu 150,000 ini untuk pelajar miskin. Pelajar yang ibu bapa yang miskin. Dan sudahlah kita punya jurang miskin kaya kita dah melebar. Dan kita lihat ini pendidikan ini bukanlah satu jangka masa yang pendek. Kita akan melihat hasilnya pada jangka masa yang panjang. Sebab anak-anak inilah yang akan menjadi pewaris negara dan juga menjadi menjadi ketua keluarga suatu masa nanti untuk menaik tarafkan kehidupan ibu bapa mereka. Jadi kita lihat sekiranya perkara ini tidak diambil berat, dititik beratkan oleh kementerian, kita akan lihat jurang miskin kaya akan bertambah melebar pada masa yang akan datang. Kerana yang tidak mendapat pendidikan yang seadilnya ini ialah golongan miskin. Apabila berlaku pandemik ini, kita merisaukan golongan miskin. Kerana golongan kaya kita kurang concern kerana mereka mampu untuk survive. Mereka mampu untuk hidup, mereka mampu untuk menggunakan jalan. Anak apa pergi tuition. Ya, betul. Guru datang ke rumah, orang kaya lah. Betul. Orang kaya yang ada akses internet, mungkin dia boleh beli TV HD pendidikan cikgu datang ke rumah mengajar. Kalau tak ada cikgu kat sini, dia boleh cari cikgu international punya. International punya cikgu mengajar dia. Kita tak risau mengenai golongan kaya ni, bukanlah kita tidak ambil tahu pasal golongan kaya, tapi kita perlu utamakan di saat wabak COVID ini melanda, apa yang kita risaukan adalah golongan miskin yang paling banyak terkesan. Jadi saya kira ini isu yang agak penting lah, iaitu mengenai isu peranti ini, dan saya harap kalau boleh kementerian menteri percepatkan pengagihan peranti tersebut. Dan Saiful Ulai isu pendidikan ni pun dah makan 20 minit. Ya, semalam betul. bagi 5 minit. Memang tak sempat nak cerita. Memang kita tak sempat kalau kita nak ulas. Kan? Ya, betul. Itu pun kita ucapkan lah pasal apa masa agak pendek tapi disuarakan juga. Kan? Ya, betul. Bagi peluang untuk kita lebih jelaskan lagi. Okey, selain pendidikan tadi saya pun sebut tentang termasuk dalam isu peranti. Apa lagi yang saya pun sentuh semalam? Semalam saya sempat sentuh satu lagi isu ialah berkenaan akses internet. Seperti yang saya katakan mengenai saya bagi contoh adik Viviana yang terpaksa untuk memanjat pokok bermalam di dalam hutan. Seorang perempuan terpaksa bermalam di dalam hutan dan memanjat pokok untuk mendapatkan akses internet. Ini menunjukkan kesungguhan pelajar, kesungguhan anak muda. Dan saya sangat menghormati, saya amat respect pelajar yang seperti itu yang memang mereka berusaha sungguh-sungguh untuk belajar. Tetapi bagaimana sekiranya mereka ini begitu bersemangat. Kita nampak sebenarnya ramai pelajar-pelajar yang bersemangat, yang memang ingin mengubah nasib ibu bapa mereka, cuba untuk belajar dengan niat dapat mengubah nasib hidup keluarga mereka. Tetapi kerajaan tidak memberikan akses yang sepatutnya, tidak memberikan tidak memberikan kemudahan asas. Bagaimana seorang yang miskin ingin takkanlah mereka ingin memasang pencawang untuk mendapatkan akses internet sendiri. Dia orang dah miskin. Tapi itulah sebenarnya tanggungjawab kerajaan untuk menyediakan kemudahan asas kepada keluarga yang miskin. Dan bukannya Viviana seorang. Viviana itu hanya mewakili satu daripada saya kira berpuluh-puluh ribu atau beratus ribu lagi pelajar-pelajar yang berada di pedalaman. Itu pun mulanya menteri cuba nak macam menafikan asalnya. Ya, betul. Ya, Timbalan Menteri beliau katakan itu hanya untuk konten bagi viral. Saya betul-betul tidak hormatlah kepada menteri yang seperti itu. Dia bercakap tanpa selidik
sudahlah bercakap tanpa selidik, malah menghina ataupun meragui effort ataupun usaha yang dilakukan oleh pelajar yang ingin belajar. Dan tidak mengaku kelemahan yang dia telah lakukan Ya, kan. ya betul. Okey. Dan Okey. Ya. Saya nak baca dulu komen sini. Arman Arsyad kata, salam reformasi Zamani. Juga bersama kita Siti Bro, terbaik bahas bos, kata Asraf Wan. Arman Arsyad kata tak pakai mask dan jarak jauh ni, kata dia. Saifullah dengan Aduh. Okay. Nanti MKN keluarkan kenyataan dia. MKN. Kemudian selepas itu kita nak baca sini. Zaman kata kalau tak sebut pasal Mahdi aku nak kecam kau Saiful, katanya. Okey, Siti Bro kata tahniah AMK Saifullah, Syahril BBC terbaik jaring gol masa kecederaan, usul tolak Mahdi semalam Ahmad Saiful, kata. Kalau belum kahwin kita jadi menantu aku, kata dia. Wife pada sebelah tu. Dia sebelah tu. Siti Bro kata mereka lebih tahu politik di Sabah. Okey, isu di Sabah tadi. Okey, siapa lagi sini komen? Kamarul Hatta, lawan tak lawan daripada Galing. Nur Baiti Sarun, kerajaan tak lama dah ni, katanya. Kita juga ada kunjungan. Terima kasih banyak kepada berada ketik Iswardi Murni. Wah, pakai strike dia kata. Ini test ni ya. Kali pertama nak test. Okey. Rosli Lebawi, salam reformasi lawan. Okey. Nur Azlan Zain, selamat petang Abang Wan dan Saiful, katanya. Bagi live mau Abang. Okey, Jamal daripada Rompin, Abang Wan bagi Hatta komen pula. Hatta aku invite dia masuk tadi, dia tak nak masuk. Kita cuba masuk invite Hatta tadi sini sikit. Tadi silap tapi dia tak masuk. Okey, mungkin Menteri Pendidikan baru bangun tidur, tiba-tiba hari ni buat statement. Kan? Dan okeylah daripada tak bangun langsung, kan. Betul. Dia respon walaupun tidak sepenuhnya, bermakna apa yang AMK sebut semalam memberi kesan. Ini baru AMK, belum Kongres Nasional lagi kan. Jadi itu takut tu. Itu yang dia mungkin bimbang lah. Tiba-tiba pula Maya ni boleh menyebabkan risiko COVID kan. COVID merebak jadi macam mana yang Saiful sebut tadi, nak bagi tag dan sebagainya. Besok budak sekolah pun tidak boleh belajar online. Kan? Sekolah lagi ramai dia punya pelajar. Satu buah sekolah berapa ratus pelajar kan. Dan setiap hari mereka kena online, saya rasa ini menjejaskan kesihatan pelajar ni. Mungkin guru-guru dan makin mengarut Saya pening lah kerajaan makin mengarut. Yang saya pelik tu dia membatalkan kongres dengan tanpa alasan. Saya pun tak tahu apa alasannya. Kan? Betul. Maksudnya kalau batal dia kena bagi tahulah apa alasan yang tidak boleh membenarkan Kongres Keadilan. Ini saya lihat macam memang nak menyukarkan atau memberi tekanan kepada parti, sebab dia tahu Kongres ni bulan 6 ini adalah bulan yang terakhir. Keadilan harus mengadakan Kongres. Sekiranya tak buat, parti ni kemungkinan boleh diharamkan sebab dah melebihi tempoh kan. Tapi apabila dia dah keluarkan arahan macam tu, parti kurang-kurangnya ada alasan lah, sebab kita ada larangan daripada Majlis Ketua Negara. Dan nampaknya macam dia sengaja nak menyusahkan, pasal kita pun buat persiapan dah teruk. Bukan senang ya, sebab ramai ahli kita bukan semuanya tahu tentang penggunaan Zoom dan sebagainya. Kita nak latih dia berapa kali pun kita dah buat raptai. Macam di Pahang ni pun berapa kali kita adakan latihan untuk mereka menggunakan Zoom macam mana, nak daftarkan macam mana. Jadi bila kita dah buat persediaan, bila kita dah bersedia, dibatalkan. Jadi ini memang memberi tekanan jugalah kepada parti. Jadi kita rasa memang tak adil lah, nampak sangatlah tak adil kan. Okey, kata Nur Azlan Zain, nampak PN takut dengan bayang-bayang. Bila orang buat online, kita takut nak buat bersemuka. Bukan ke PKP sekarang, bodoh betul lah, kata Tuan Yusri Haji Sawab. Sendiri buat undang-undang, sendiri lupa diri. Zaman ni kata, harap maklum Menteri PN kata mana ada yang cerdik, katanya. Okey. Semua tahu dah ya, tak ada menteri yang cerdik. Dan ramai yang tidur. Webi, bangun, tidur. Ini yang kata-kata popular daripada Iswardi Muni kan. Kita kena kejut Webi sekarang ni. Webi, di mana ni? Webi, bangun. Yang tu ikut style Iswardi untuk mengejutkan seseorang yang terlena. Moga tak salah lah kan. Okey. Kita terus kepada Taufik
yang agak hangat semalam dan mendapat liputan banyak media. Malaysia Kini, Malaysia Deadline, apa lagi semalam? Sinar pun selesai ada keluar. Buletin utama pun masuk. Ya, betul tanpa menggambar Saiful apa. Tapi biasalah kan, ditunjuk-tunjuk sekejap, kadang suara tak mendengar. Jadi sebab tu saya selalu sebut bahawa ada yang pemimpin yang mengatakan isu tun ini tidak relevan, harus dilupakan dalam Kongres. Ya. Pada saya, inilah isu yang paling relevan untuk kita bincangkan. Sebab ini Kongres yang pertama selepas kita dikhianati. Dan kita kena ingat, kita dikhianati adalah peranan Tun Mahathir itu sendiri. Peranan, dia memainkan peranan sehingga kita dikhianati. Dan kerajaan mandat rakyat ini dijatuhkan. Ya, berpunca daripada sama ada memang sengaja, kecuaian, kelemahan atau perancangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi yang mengatakan bahawa isu Tun tidak relevan sekarang ini, pada saya orang yang nak melupakan sejarah pengkhianatan. Saya rasa tidak baik untuk parti. Ahli parti harus diingatkan kembali tentang sejarah pengkhianatan ini agar ini tidak berulang. Ini tujuan kita nak sebut. Bukan kita nak sebut untuk nak bagi dia glamour. Ya? Kita tak sebut dia tujuan nak bagi dia glamour. Tujuan kita nak bagi tahu pada ahli bahawa orang-orang macam ini tidak harus dibawa di dalam perjuangan reformasi. Cukup sekali kita bersangka baik dengan Mahathir, walaupun ramai menyatakan itu satu kesilapan besar bagi keadilan. Bila kita ambil Mahathir, kerana berpuluh tahun kita lawan Mahathir, tiba-tiba bila kita menang, kita letak Mahathir sebagai menteri. Kan? Tetapi itu lagi segi pandangan. Dan mereka yang berpandangan demikian memang betul lah. Sebab itu adalah satu ijtihad politik. Kan? Ijtihad politik ni dia ikut situasi semasa. Dan waktu itu Mahathir kata dia nak sama kita. Dia kata dia nak reform. Dia kata dia nak lawan satu NDP. Dia kata dia nak buat perubahan kat Malaysia. Jadi kita melihat situasi semasa. Kebetulan pula pemimpin kita tidak ada bersama kita. Kan? Yang kita nak angkat. Jadi kita meletakkan dia dengan syarat. Dan inilah beberapa syarat yang Mahathir langgar. Beberapa perjanjian yang Mahathir langgar. Dan yang paling mustahaknya dia tidak melaksanakan apa yang sebenarnya perlu kita laksanakan bila kita jadi kerajaan. Jadi sebab itu saya katakan dalam Kongres ini, isu Mahathir walaupun bukan satu isu yang harus kita debatkan, kita bahaskan sepanjang perbahasan sebab kita menghadapi pandemik COVID yang sekarang ini serius, tetapi jangan sama sekali kita lupakan isu tentang pengkhianatan Mahathir. Sebab itulah ramai yang highlight apa yang Saiful sebut semalam. Ya, kerana media-media pun nak dengar isu ini. Media nak dengar stand Parti Keadilan Rakyat. Media nak dengar apa pendirian AMK. Media nak dengar apa pendirian wanita. Ya, kalau media nak dengar cerita pasal COVID, kalau media nak dengar cerita pasal yang lain, lebih baik dia dengar live Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setiap hari Datuk Seri Anwar Ibrahim bercerita tentang COVID ni. Tapi media nak dengar apa daripada segi Kongres ini? Dia dengar apakah stand AMK. Contohnya isu yang besar ialah di antaranya isu penggunaan logo Parti Keadilan dalam PRU dan satu lagi tolak kerjasama dengan Mahathir Mohamad. Jadi boleh tak Saudara Saiful ulas balik apa yang Saudara Saiful harapkan dengan cadangan Saiful, cadangan AMK tentang kita tidak perlu lagi bekerjasama, berurusan dan mempercayai Dr. Mahathir Mohamad dan parti yang dibawa oleh Mahathir Mohamad. Boleh urus, boleh sentuh sebab semalam saya tengok Saiful sentuh je masa dah habis. Kan? Ya betul. Jadi mungkin terkencak sikit. Jadi hari ni kita bagi ruang sikit lah untuk Saiful lebih penjelaskan apa maksud daripada AMK punya cadangan supaya parti ini tidak lagi memberikan kerjasama dengan Mahathir Mohamad. Okey, silakan. Terima kasih Saudara Wan. Berkenaan dengan isu Tun Dr. Mahathir, apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya bahaskan semalam, kerana saya melihat kepentingan untuk kita bercakap mengenai suara akar umbi dan ini adalah suatu fakta di mana di dalam cabang, di dalam negeri Pahang ini sendiri ke-14 cabang kesemuanya menyuarakan usul supaya Parti Keadilan Rakyat ini tidak bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Dan apa yang saya beritahu semalam itu, apa yang saya bahaskan semalam, itu merupakan suara akar umbi. Dan saya menyuarakan 5 dalil
mengapa kita patut menolak Tun Dr. Mahathir. Dan saya berkata itu bukannya atas emosi, bukan berkenaan dengan emosi ataupun bukannya sentimen peribadi, tapi kita melihat itu adalah satu fakta dan ia yang benar-benar berlaku, di mana Tun Dr. Mahathir beliau selaku pada waktu itu beliau merupakan Perdana Menteri di dalam yang mengetuai Kerajaan Pakatan Harapan. Dan kita lihat pada 2-3 hari lepas beliau seolah-olah menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan PH. Beliau mengatakan beliau menyalahkan PH membawa beban. Saya seolah-olah macam kita ini ibarat macam, walaupun saya ini masih muda, tetapi saya rasa saya ini dah matang untuk menganalisis ataupun memahami apa yang cuba disampaikan. Dan saya lihat apa yang diperkatakan oleh Tun Dr. Mahathir itu adalah tidak logik sama sekali. Kerana PH membawa beban, saya sangat keliru. PH membawa beban itu sebenarnya beliau lah sebenarnya merupakan Perdana Menteri. Beliau saya tak sure apa yang difikir oleh Tun Dr. Mahathir. Sebelum orang tuduh dia Mahathir ni style dia, sebelum orang cakap kat dia cakap dulu. Jadi sebelum orang kata Mahathir yang bawa beban kepada PH, dia beritahu lah PH yang bawa beban pada dia. Sebab itu semalam walaupun saya dah hampir kesuntukan masa, tapi saya tetap mengatakan perkara tersebut. Sebab saya ingin mengingatkan kepada semua perwakilan dan semua ahli-ahli di luar sana bahawa apa yang berlaku sebenarnya bukannya apa yang diperkatakan oleh Tun Dr. Mahathir, malah sebaliknya. Beliau merupakan yang sepatutnya bertanggungjawab. Beliau merupakan Perdana Menteri, beliau juga merupakan pengerusi Pakatan Harapan pada ketika itu. Dan apa yang saya katakan pada perbahasan semalam adalah sesuatu yang benar. Kerana beliau sepatutnya bertanggungjawab. Sebab itu saya katakan bahawa beliau adalah beban. Pada parti-parti yang ingin mengambil beliau, saya kira itu adalah suatu langkah yang terkebelakang. Itu sepatutnya perlu ditanggung. Sebab itu saya ingin pada awal lagi pada kongres ini saya ingin menyarankan, saya ingin menegaskan bahawa parti kita tidak sepatutnya untuk bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Itu yang pertama. Kemudian dalil seterusnya saya mengatakan bahawa Tun Dr. Mahathir tidak menunaikan janji beliau. Dan ini semua satu Malaysia tahu bahawa satu dunia tahu bahawa Tun Dr. Mahathir tidak menyerahkan kepada Anwar Ibrahim. Even pada waktu langkah syaratan pun kita mempunyai masa seminggu untuk bekerjasama, untuk bermesyuarat. Tetapi dia jadi terbalik pula. Bukannya Mahathir yang tak serah pada Anwar, bahkan di akhir-akhir sebelum kita jatuh, Anwar pula serah balik kat dia mandat. Sampai bila-bila lah. Betul. Even mesyuarat sebelum langkah syaratan pun beliau PH membuat satu press conference selepas meeting mengatakan bahawa mereka memberi kebebasan kepada Tun Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri sehingga akhir term. Apa lagi yang beliau inginkan? Kan itu yang saya nak tegaskan semalam. Okey, dan seterusnya saya turut mengatakan dalam dalil tersebut, saya turut mengatakan bahawa yang pertama tadi ialah berkenaan dengan Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir tidak menyerahkan kepada Anwar Ibrahim jawatan. Kemudian seterusnya beliau meletak jawatan tanpa berdiskusi, tanpa membincangkannya dengan ketua-ketua parti komponen. Majlis Presiden. Ini saya kira hanya orang yang tidak berfikir ataupun hanya orang yang jahil saja yang akan bekerjasama semula dengan Tun Dr. Mahathir ini setelah apa yang telah dilakukan. Sebab yang angkat Mahathir ini adalah keputusan Majlis Presiden. Masa nak angkat dia berunding dengan Majlis Presiden. Tapi apabila dia nak kanat, dia nak letak jawatan, dia tak nak berunding. Bermakna ini yang disahkan. Kan? Ya, betul. Okey, dan seterusnya saya mengatakan bahawa Tun Dr. Mahathir tidak mempunyai visi dan wawasan yang jelas. Kerana saya melihat memang sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri, kita tidak nampak ke mana arah tujunya. Kalau dulu mungkinlah waktu zaman beliau merupakan Perdana Menteri yang keempat, beliau mempunyai wawasan 20-20. Itu boleh dirangka think tank semua kan.
untuk menyediakan satu wawasan 2020. Tetapi sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri yang ke-7, kita tidak nampak apakah hala tuju yang beliau ingin bawa, apakah gagasan yang beliau inginkan. Dan memang apa yang saya katakan itu adalah fakta. Dan seterusnya, yang terakhir ialah beliau tidak menunaikan janji manifesto. Beliau tidak melakukan reform. Beliau tidak mempunyai semangat reform, tidak melakukan agenda reform semasa beliau menjadi Perdana Menteri yang ke-7. Kita dapat lihat kerana sememangnya beliau dikelilingi oleh mereka yang tidak mempunyai idea sebagai seorang reform, idealistik, tidak mempunyai ideologi, reform. Seperti yang kita inginkan dalam Parti Keadilan Rakyat ni. Kita nampak menteri-menteri di sekeliling beliau bukanlah menteri yang pimpinan PKR iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga pimpinan di peringkat pusat inginkan. Beliau meletakkan menteri-menteri yang tidak disokong oleh pimpinan parti PKR. Dan itu pun sudah nampak. Komen kawan kita, Siti Bra, dia kata manifesto bukan kitab suci, kata dia. Ya, itu yang paling kita marah, kita dalam parlimen. Ya, betul. Dia berkata itu dalam parlimen dan kita lah orang yang paling teruk sekali kena basah masa tu. Ya, sampai ke hari ini masih lagi kita dimomokkan dengan ayat tersebut. Dan bagaimana kita ingin menerima beliau kembali? Sebab itu saya suarakan dalam semalam perbahasan dalam pembahasan Kongres Angkatan Muda Keadilan semalam. Dan kita harap suara saya ini mewakili Akaumbi didengari oleh pimpinan pusat semasa Kongres Nasional yang akan datang. Ada orang berpendapat, dia kata isu tolak Mahathir ini tidak perlu dibawa dalam Kongres sebab katanya MPP sendiri telah pun membuat keputusan menolak Mahathir ni. Mana MPP dari awal membuat keputusan untuk menolak Mahathir. Jadi saya rasa itu hujah yang tak betul lah. Maknanya pada kita keputusan Kongres lebih besar, lebih besar kesannya dan lebih kuat daripada keputusan MPP. Sebab keputusan MPP ni kalau hari ni dia bermesyuarat, membuat satu keputusan, dia boleh ubah keputusan tu dalam mesyuarat minggu depan. Kalau dia mesyuarat. Itu keputusan MPP. Dia boleh buat ubah hari ni buat keputusan, besok kalau dia mesyuarat lagi, kalau ada keperluan dia akan ubah. Tetapi berbanding dengan keputusan yang diputuskan oleh Kongres, MPP tidak boleh ubah keputusan yang telah diputuskan oleh Kongres. Kalau nak ubah, kita kena buat satu kongres khas. Kita kena pakai satu kongres khas untuk mengubah balik keputusan. Jadi sebab itulah kita kata isu Mahathir ni harus disuarakan dalam Kongres, harus diminatkan sebagai satu keputusan parti. Dia tak boleh kata, tak payah sebut sebab ini MPP pun dah tolak. Pada saya MPP banyak kali membuat keputusan yang kadang-kadang dipinda, diubah. Contohnya sebelum PRU 14 yang lalu. Sebelum PRU 14 yang lalu, kita tahu MPP Keadilan membuat keputusan, bakal Perdana Menteri adalah Wan Azizah. Semua tahu. Kita meletakkan Wan Azizah adalah bakal Perdana Menteri kalau kita menang dalam PRU 14. Tetapi bila berunding dengan Pakatan Harapan, berunding dengan kawan-kawan kita, masing-masing memberikan berbagai strategi politik dan sebagainya, akhirnya mereka menamakan Mahathir sebagai calon Perdana Menteri. Dan lambat juga Keadilan nak terima keputusan tu. Kita mesyuarat lagi dalam MPP. Kemudian keputusan tu tergantung dan kita bawa bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berjumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membawa cadangan daripada PH ni untuk namakan Mahathir. Dan akhirnya apabila mendapat restu daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, barulah MPP buat keputusan balik semula untuk menamakan dan bersetuju menamakan Mahathir Mohamad. Bagaimana keputusan MPP itu boleh diubah berdasarkan situasi. Kita tak mahu perkara ini berlaku. Sekarang ini okey, MPP kata kita tolak Mahathir. Kita bimbang bila nak perayaan raya nanti, Mahathir tunjuk sifat malaikat dia, orang yang baik dan sebagainya. Memang kita memang PH buat keputusan, tak letak dia sebagai calon. Tetapi kita kena ingat Mahathir ni, dia bukan nak jadi Perdana Menteri lagi. Tetapi yang paling penting bagi Mahathir adalah Anwar yang akan jadi Perdana Menteri. Ya, betul. Dia tak jadi Perdana Menteri, tidak ada masalah.
tapi dia nak Ya, betul. tentukan bahawa Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri. Dan kita bimbang dia akan memain peranan ini di dalam PH untuk mengganggu gugat usaha kita untuk mengangkat Anwar Ibrahim. Jadi sebab tu saya katakan MPP harus buat keputusan, tetapi keputusan itu mestilah berpandukan kepada Kongres punya keputusan. Jadi sebab itu saya kata Pahang solid 100%, usul 14 cabang untuk menolak Mahathir, dan kita harapkan pembahas Pahang bahawa usul ini. Tetapi hari ini Kongres tak jadi, tapi Alhamdulillah usul ini dibawa oleh AMK Pahang. Bermakna bagi kami bahawa ini adalah suara Pahang lah. Setakat ini dibawa oleh AMK dan dia dapat respon yang cukup baik di media sosial, mendapat liputan daripada media. Tak kisahlah media tujuan dia untuk nak pecah belah ke, tapi yang pentingnya bahawa media tahu keadilan berani buat keputusan. Keadilan bukan parti yang pelisif dan keadilan bukan parti yang ditentukan untuk berucap mengampu-mengampu presiden semata-mata. Okey, isu Mahathir jelas sekarang ni, ya. Dan saya balik kepada isu logo, dan nampaknya ada respon daripada pemuda DAP. Apabila Akmal dalam ucapan dasarnya dalam AMK untuk mencadangkan baru bahawa dalam PRU akan datang bahawa logo keadilan ini digunakan sebagai logo di dalam Pakatan Harapan untuk menghadapi PRU 15. Ini cadangan daripada AMK. Pada saya tidak salah memberi cadangan. Ini parti demokrasi, bebas bersuara, dan cadangan itu dia akan dibawa ke Kongres, dan Kongres pula buat keputusan akan dibawa ke Majlis Presiden. Di situlah akhirnya dia terima atau tidak cadangan untuk menggunakan logo. Okey, sebagai ahli MK, pada Saudara Saiful, adakah Saudara Saiful rasa bersetuju dengan apa yang disebut oleh Ketua MK sendiri tentang penggunaan logo keadilan, dan apakah bagi Saudara Saiful, apakah faktor-faktor yang menjadikan EMK mencadangkan supaya logo keadilan itu digunakan sebagai logo oleh Pakatan Harapan PRU 15 akan datang, dan mengapa tidak digunakan logo Pakatan Harapan yang sedia ada? Okey, terima kasih kepada saudara Wan. Berkenaan dengan logo, isu logo ini semalam ia dibahaskan oleh salah seorang pembahas lah, tapi tidak disuarakan oleh saya lah, kerana saya diberikan tanggungjawab untuk bercakap mengenai bidang pendidikan. Tetapi ini pendapat saya sebagai seorang AMK dan perwakilan dalam Kongres, dan saya bersetujulah dengan Ketua AMK bahawa sepatutnya logo yang dibawa yang akan digunakan dalam PRU yang akan datang lebih sesuai ataupun sebaiknya kita menggunakan logo PKR, Parti Keadilan Rakyat, kerana semasa PRU 14 juga kita telah menggunakan logo yang sama, dan alhamdulillah kita telah berjaya menjadi kerajaan pada ketika itu. Dan logo Parti Keadilan Rakyat ini merupakan logo yang telah diketahui, telah pergi ke setiap pelosok negara, ke 222 parlimen. Dan saya melihat bahawa ini adalah suatu, saya rasa tidak menjadi masalah yang besar sekiranya kita menggunakan logo Parti Keadilan Rakyat, kerana logo ini telah digunakan pada PRU 14. Kenapa ingin menjadi masalah? Kenapa ingin menggunakan logo yang berlainan pada PRU kali ini? Dan lebih daripada itu, saya berharap agar parti-parti komponen di dalam Pakatan Harapan ini lebih bersatu hati dan tidak berpecah belah. Maksud saya, ya, kita semua boleh berbeza pandangan, tapi pada akhirnya kita perlu menggunakan hanya satu logo. Dan saya rasa adakah pihak DAP seperti yang dikeluarkan statement oleh Ketua DAPC yang mengatakan bahawa mereka ingin menggunakan logo Pakatan Harapan. Jadi saya ingin bertanya, adakah sekiranya Parti Keadilan tidak ingin menggunakan Pakatan Harapan, adakah mereka bersedia untuk menggunakan logo roket, logo DAP itu untuk bertanding pada PRU yang akan datang? Kerana saya lihat kalau kita melihat bila ada keseragaman, ada kesatuan, kita akan mendapat lebih banyak undi, sebab kita nampak kita ada satu penyatuan, tidak mempunyai berbeza-beza logo.
Dan kemudian sekiranya beliau menyarankan menggunakan Pakatan Harapan, adakah Pakatan Harapan ini sudah dikenali? Sedangkan mungkin bendera DAP sendiri pun tidak semua tempat pernah, tidak semua rakyat pernah mengetahui apakah simbol DAP tersebut. Sebab kita ada 222. Awang tengok logo PS tu orang terbayang muka Mahathir. Ya betul. Itu satu sebab PH ni saya kata kan waktu PH menjadi kerajaan Mahathir yang memerintah kan. Dan saya ingin membuat satu comparison lah. Kalau kita nak menggunakan logo Pakatan Harapan yang baru first time kita nak gunakan ni, berbanding dengan logo roket. Sedangkan logo roket pun mereka tidak berani untuk menggunakannya. Adakah mereka ingin menggunakan logo Pakatan Harapan? Ini logiknya. Sedangkan okey contohlah Pakatan Harapan ni logo yang baru. Baru, maknanya rakyat masih belum mengetahui bendera ini. Sebab tidak pernah digunakan dalam mana-mana pilihan raya sebelum ini. Dan kita banding pula dengan logo Amanah. Adakah kita ingin menggunakan logo Amanah? Logo Amanah mungkin dikenali sebab sudah pernah digunakan. Maksudnya dah lama lah maknanya Amanah ditubuhkan dan bendera itu sudah banyak dapat dilihat lah. Dan kita melihat logo roket DAP berpuluh-puluh tahun dah DAP ni wujud. Dan kita juga melihat logo PKR sudah berpuluh-puluh tahun. Dan manakah option yang paling baik? Logo PKR sudah digunakan di 222 parlimen. Saya lihat kalau kita fikir logik lah, kita mungkin boleh bandingkan manakah yang paling boleh memberi impaknya positif, menarik lebih ramai untuk mengundi kita pada PRU kelak. Tapi yang kita pelik Saiful, DAP, pemuda DAP, khususnya pemuda DAP lah, dia membantah dengan alasan dia mengatakan kalau guna logo PKR tidak melambangkan penyatuan Pakatan Harapan. Dianggap sebagai satu usaha untuk memecah belahkan Pakatan Harapan. Itu kata pemuda DAP kalau kita gunakan logo PKR lah. Tetapi kalau saudara Saiful ingat balik, sewaktu Pilihan Raya Negeri Sarawak, Pilihan Raya Negeri Sabah, PRN Negeri Sabah, bukankah DAP sanggup menggunakan logo warisan? Itulah ironi kan. Tapi kenapa ironi itu di Sabah DAP tidak menggunakan logo PH? Kerana kita warisan bukan PH. Warisan adalah di luar pada PH. Kita ada PH Plus dulu kan. Dan warisan bukan PH. Tapi kenapa DAP sanggup menggunakan logo warisan dan tidak menggunakan logo PH dalam PRN Sabah? Tapi bila berlaku di Semenanjung, dia nak desak guna logo PH. Tapi bila DAP bertanding di Sabah, kenapa dia gunakan logo warisan? Warisan itu bukan parti komponen dalam Pakatan Harapan. Ya. Tapi kenapa dia sanggup guna? Ya, itu yang kita perlu persoalkan. Kenapa dia sanggup guna logo keadilan di Semenanjung, tetapi di Sabah dia sanggup guna logo warisan? Jadi ada sikit hipokrit lah. Macam okey, kita pun tahu bahawa logo keadilan ni boleh katakan lebih dikenali lah. Dan saya lebih suka kalau semua tak bersetuju. Katalah kata DAP tak bersetuju, contohnya Amanah pun tak bersetuju untuk gunakan logo keadilan. Kita balik kepada waktu kita dalam Pakatan Rakyat dulu, di mana kita bergabung tetapi masing-masing menggunakan logo masing-masing. Kita pernah dalam Pakatan Rakyat, kita tidak ada logo pun dalam Pakatan Rakyat. PAS gunakan logo PAS ketika itu. Keadilan gunakan logo keadilan dan DAP gunakan logo DAP. Dan kita boleh menang, kita dapat 5 negeri satu ketika bila kita bergabung. Jadi saya rasa kalau kali ini tidak boleh diselesaikan, keadilan gunakan logo keadilan, Amanah gunakan logo Amanah, kecuali kalau Amanah kata nak guna logo keadilan, okey. Tetapi kalau Amanah nak gunakan logo dia sendiri, gunakan logo Amanah, dan DAP kekalkan dengan logo DAP. Kita cuma nak mengelakkan daripada guna logo Pakatan Harapan tu. Kalau kita nak gunakan satu gabungan dengan satu logo boleh, dengan syarat kita kena jadi kerajaan dulu, kena buktikan bahawa kerajaan kita ni dah bagus, dah betul-betul bagus, barulah kita buat satu logo supaya orang kenal logo ini adalah satu logo kerajaan yang bagus. Kita tunjukkan kita jadi kerajaan yang bagus dulu. Bermakna kita jadi kerajaan selepas PRU 15, kita tunjukkan satu pemerintahan yang lebih baik, kemudian masa tu kita akan cipta satu logo yang baru untuk Pakatan Harapan dan orang akan ingat inilah logo kerajaan yang terbaik yang pernah ada.
Tapi kalau kita bawa logo PH, orang kata apa? Inilah logo dulu di zaman Mahathir dulu. Dan kita akan susah nak menjelaskan, susah kita nak backup lah kan depan rakyat yang keadaan logo-logo yang telah pun dicemar oleh Mahathir Mohamad. Saya rasa itu je jalan paling baik. Dan saya sokong sangatlah cadangan EMK tentang logo keadilan ini. Tetapi tidak boleh memaksa amanah untuk terima. Kita juga tidak boleh memaksa DAP untuk terima. Cuma kita nak jawab hujah DAP tadi, bahawa hujah yang digunakan bahawa isu logo ini boleh mecah belahkan Patah Lapan, saya rasa tak relevan. Sebab DAP pun guna logo warisan. Warisan bukan langsung komponen daripada PH. Kalau yang bukan komponen pun kamu sanggup gunakan semata-mata untuk menyatakan penyatuan kamu di Sabah, jadi apa masalahnya gunakan logo keadilan di Semenanjung untuk menyatakan penyatuan kita di Semenanjung. Jadi saya rasa tak konsisten lah prinsip yang DAP hujahkan. Dan kalau masing-masing bersetuju, kita pun pernah buktikan dalam Pakatan Rakyat tidak ada satu logo khas pun, tetapi kita dapat kejayaan yang cemerlang. Kan kita dapat 5 negeri, undi popular pun 52%. Kita pernah dapat melalui nama Pakatan Rakyat. Jadi saya rasa benda ini akan dibawa ke dalam Kongres, dan saya minta dalam Kongres yang akan datang, tak tahulah bila selepas ni, saya harap isu logo ni, isu tolak Mahathir ni pun akan dibincangkan di dalam Kongres, dan saya harap tak ada pimpinan yang boleh sekat. Ya, tak boleh kata isu Mahathir ni sensitif, isu logo ni sensitif. Jadi susahlah kalau benda sensitif tidak boleh bincang dalam Kongres. Nanti kalau ahli-ahli bincang dalam Facebook, kita marah. Kadang-kadang bila orang cakap dalam Facebook isu Mahathir, isu, orang kata apalah gunakan media sosial memecah belah, kenapa tak gunakan saluran. Bila kita gunakan saluran, tak boleh pula. Jadi parti keadilan ni sepatutnya dilihat lebih berbeza daripada parti-parti yang lain lah. Ya, kita lebih suka kepada cabaran, dan inilah cabaran dia. Ya, pembahas boleh kritik pimpinan, pembahas boleh nyatakan suara-suara, apatah lagi suara itu adalah suara majoriti di akar umbi. Jadi anak muda lah yang harus ke depan, dan faham bertuah lah, ya, kerana kita ada anak muda yang berani, yang tidak boleh menjadi robot kepada mana-mana arahan, ya, skrip yang telah diatur. Okey, keseluruhannya Saiful, apa yang Saiful nak sebut, maknanya daripada Kongres EMK, ya, dari segi kejayaan dia dan dari segi apa yang patut Saiful boleh ulas, saya serahkan kepada Saiful lah untuk nak ulas keseluruhan daripada apa yang dibincangkan di dalam Kongres EMK itu. Okay, yang pertamanya alhamdulillah lah, saya berjaya untuk menyuarakan hasrat hati saya setelah 22 bulan terbuku dalam hati ni. Kita marah ni. Ini first time kita masuk dalam, kita menggunakan saluran yang betul. Pembahas last minute saya dengar. Berapa? Ya, diminta sebagai pembahas pun last minute saya dengar. Ya, memang kita memang kita menghantar tiga orang nama, kita hantar 3 nama, dan alhamdulillah lah, terima kasih kepada pimpinan AMK Negeri dan juga pimpinan AMK Pusat kerana memberi peluang kepada saya untuk menjadi perwakilan untuk membahaskan isu pendidikan. InsyaAllah dah, kita percaya. Murat nanti. InsyaAllah tak, sebab kita percaya pada demokrasi dalam Parti Keadilan Rakyat ni. Dan apa yang saya sudah sampaikan pada hari semalam, alhamdulillah mendapat liputan daripada media, mendapat respon yang baik daripada ahli akar umbi dan pimpinan. Mereka mainkannya lah, majoritinya mengucapkan terima kasih lah kerana menyuarakan suara hati mereka. Dan secara keseluruhannya saya melihat perjalanan Kongres semalam berlangsung dengan lancar. Alhamdulillah lah, kita berjaya menyuarakan pelbagai isu. Isu yang kebaikannya melibatkan isu-isu rakyat. Dan itulah tugas kita sebagai penggerak, kita sebagai penggerak dalam parti politik ini,
Itulah sebenarnya kita punya tanggungjawab. Kita ini menjadi medium untuk menyuarakan suara hati rakyat sebagai pembangkang maupun sebagai kerajaan. Sebagai kerajaan pun kita, sebagai kerajaan lagi banyak kuasa yang boleh kita gunakan untuk kita membetulkan. Tapi inilah dia, kita perlu mengkritik. Kita perlu mengkritik dan kita perlu melakukan gerakan ataupun kerja yang boleh dilakukan mengikut bidang tugas dan juga kuasa yang kita ada. Dan alhamdulillah saya pun mendapat respon daripada orang luar daripada rakyat, daripada orang awam pun. Beliau ada mengucapkan terima kasih lah kerana menyuarakan isu-isu. Sorry? Yang tidak berparti lah. Ya betul. Dan luar parti pun ada yang mengucapkan terima kasih kerana menyuarakan isi hati mereka. Terutamanya ibu bapa yang risaukan anak-anak mereka kan. Dan alhamdulillah hari ini telah mendapat respon yang baik daripada Menteri Pendidikan. Dan kita lihat inilah fungsinya. Dan alangkah baiknya sekiranya demokrasi ini lebih subur dengan kita membuka parlimen. Saya lihat ini merupakan ialah kita punya parti politik merupakan salah satu instrumen dalam demokrasi, dan salah satu yang lebih penting ialah parlimen itu sendiri, kerana di parlimen lagi senang untuk kita bersal jawab. Kita bertanyakan kepada kerajaan demi kepentingan rakyat yang berada di bawah ini, terutamanya ketika kita menghadapi wabak ini. Dan secara keseluruhannya saya melihat semua pembahas telah menyuarakan apa yang masalah yang berlaku di peringkat dalam negara kita ini. Okey, terima kasih banyak kepada Saudara Saifullah Razali. Beliau merupakan Setiausaha Angkatan Muda Keadilan Negeri Pahang yang juga sebagai pembahas mewakili AMK Negeri Pahang yang telah pun berbahas semalam dengan penuh cemerlang. Dalam masa-masa kecederaan beliau berjaya menyumbangkan gol yang menjadikan suasana lebih panas dan memberikan semangat kepada pembahas-pembahas yang lain selepas beliau. Kita ucapkan syabas dan juga tahniah. Dan untuk pengetahuan semua, saudara Saifullah ini juga saya letakkan sebagai satu orang yang bantu saya di cabang Paya-Besar, terutamanya buat kerja di Parlimen Paya-Besar, dan kita mengharapkan bahawa beliau adalah salah seorang yang boleh dipertimbangkan untuk menjadi calon di Parlimen Paya-Besar, kerana soal calon ini terletak kepada kepimpinan negeri dan juga kepimpinan pusat. Cabang cuma meletakkan orang yang kita rasakan boleh diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas, dan saya mengucapkan terima kasih di atas perkhidmatan beliau terutamanya di cabang Paya-Besar, dan kita mengharapkan beliau akan terus berjuang dan membawa semangat keadilan ini di dalam perjuangan, kerana beliau seorang anak muda dan kemungkinan mempunyai masa depan yang cerah menjadi pelapis-pelapis kepimpinan muda sama ada di negeri ataupun di peringkat pusat. Kita mahukan seorang anak muda yang begini berani, yang boleh dikatakan bercakap dengan bebas, tapi menjaga akhlaknya dan juga disiplinnya, tetapi seorang pemuda yang tidak terikat dengan mana-mana peraturan yang mengikat daripada kebebasan bersuara, beliau melahirkan dengan penuh keikhlasan, tapi di samping di masa yang sama beliau tetap menjaga disiplin dan juga akhlak di dalam menyampaikan hujah. Jadi itu yang kita mahukan. Jadi kita mengucapkan terima kasih. Kita juga mengucapkan tahniah kepada pembahas-pembahas daripada wanita yang juga perlu diberi pujian. Beberapa wanita yang senampak memberikan satu ucapan yang berani, yang terbuka, seperti rakan kita di pembahas daripada Perak, daripada Putrajaya juga wanita, daripada Sabah, beberapa lagi lah yang telah pun menyampaikan ucapan yang begitu menyentuh perasaan kita dan menyuntik semangat kita. Terutamanya juga ucapan daripada pembahas wanita daripada Terengganu. Ini yang saya respect juga, yang tidak guna skrip apa-apa, berucap dengan penuh lahir daripada perasaan dan hatinya, hingga menyebabkan ramai yang sebab mendengar ucapannya, di mana beliau mengimbau kembali perjuangan keadilan, terutamanya Kak Wan yang bersendirian di mana suaminya berada dalam penjara. Bagaimana Kak Wan ini menjaga parti ini lebih dijaganya daripada anaknya sendiri. Maknanya dia menatang parti ini lebih daripada dia menatang anak dia sendiri. Inilah pengorbanan Kak Wan, dan malangnya Kak Wan hanya dapat berkhidmat kepada kita sebagai Timbalan Perdana Menteri. Satu sejarah yang pernah kita cipta dalam negara kita, seorang
wanita diangkat menjadi timbalan Perdana Menteri, tetapi akhirnya wanita ini dikhianati dan kita semua dikhianati. Dan inilah yang membentuk semangat kita agar kita kembalikan balik mandat rakyat ini walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun, dan kita mengharapkan ini dapat disegerakan dalam masa terdekat. Apatah lagi kerajaan yang ada sekarang ini kerajaan yang betul-betul menyusahkan, ya. Kerajaan bukan saja tidak dapat mandat rakyat, tetapi kerajaan yang tidak juga mendapat mandat daripada ahli parlimen itu sendiri. Okey, terima kasih banyak Saiful mengganggu masa anda. Mungkin sekarang ini tak makan tengah hari pun lagi rasanya. Saya tadi sebenarnya hujung minggu. Saya tadi sebenarnya ada invite rakan kita Bung Hatta untuk dia join sekali. Tetapi mungkin dia tak baca link ataupun dia tak berani. Dia ni cuma berani sembang ni. Ajak live tak nak. Okey, terima kasih banyak kepada kawan kita yang ada ni, yang ada komen kat sini, ya. Sri Kandi, ada Siti Bera, Guna Segaran, ya. Guna Segaran ada bro, betul bro. Hebat anak muda, Saudara Saifullah katanya. God bless. Okey. Megat Hussein, ramai lagi ni kawan, tak sempat saya baca. Mungkin Saifullah boleh baca kemudian. Dan terima kasih banyak kerana sudi, dan insyaAllah dalam ada isu, ada masa ke lapangan kita bersama, ya, dalam live yang akan datang. Terima kasih Saiful. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Okey. Salam tuah. Terima kasih. Bye.